Baik, dalam jam ini kita nak lihat juga bagaimana perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS beradaptasi kepada digital. Di Terengganu, rakan setugas kami, Hafizi Rosli, ada membuat tinjauan menemu bual peniaga maupun pengunjung bagi mendapatkan gambaran pendigitalan perniagaan bagi PMKS ini. Untuk kupasan lanjut, kita bersama Hafizi. Hafizi, silakan. Hafizi, sebelum tu silakan ceritakan perkembangan di sana, bagaimanakah mungkin Hafizi sempat bertemu dengan peniaga di sekitar Terengganu. Jika di Kuala Lumpur, ramai peniaga sudah adaptasi pembayaran digital. Bagaimana pula dekat di sana? Adakah mereka dah banyak adaptasi? Adakah mereka bersedia dengan transformation digital? Bagaimana Hafizi? Baik, terima kasih rakan setugas dari Pusat Penyiaran Asia, dan kita pastinya nak kupas sedikitlah mengenai perniagaan terutamanya bagi PMKS di Terengganu ini. Mungkin saya dapat perincikan sedikitlah bagaimana sebenarnya Terengganu ini merupakan satu potensi ataupun satu negeri yang berpotensi untuk dimajukan dari segi ataupun dari sektor PMKS-nya. Kerana kita tahu Terengganu ini merupakan salah sebuah negeri yang cukup kaya dengan kawasan-kawasan pelancongannya, dan di mana kalau kita lihat juga kepada KDNK di negeri Terengganu, sektor pelancongan menyumbang kedua terbesar bagi negeri ini. Dan pasti apabila cakap mengenai sektor pelancongan ini, ia menarik lebih ramai lagi pelancong-pelancong tidak kira dari seluruh negeri ataupun seluruh negara, begitu juga daripada luar negara. Jadi kita tahu pelancong-pelancong yang datang ke sini, mereka mahukan satu perkhidmatan yang sangat baik dan juga lancar untuk mereka, memudahkan mereka. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan sektor PMKS sangat mempunyai potensi yang besar, terutamanya apabila ketibaan pelancong yang tinggi di negeri Terengganu ini. Kalau kita lihat selain dari tempat yang menarik, produk-produk di sini juga sangat baik ataupun sangat unik sebenarnya, dan juga sangat berkualiti tinggi. Sebagai contoh, kita ada songket, kita juga ada perusahaan makanan dan minuman dan sebagainya. Ini juga menyumbang kepada mungkin pendapatan mereka, dan sekaligus ia menarik lebih ramai pelancong untuk datang ke sini dan sebagainya. Pelancong kalau boleh, mereka ni nakkan satu cara ataupun satu urusan perniagaan yang mudah, cepat dan sebagainya. Saya nak bercakap mengenai pendigitalan dari sudut pembayaran terlebih dahulu. Dan di mana kalau kita lihat di Lembah Kelang, mungkin setiap perniagaan di situ sudah pun beradaptasi kepada ekosistem perniagaan, iaitu pembayaran secara dalam talian yang pertama, dan juga pembayaran secara QR dan juga tanpa tunai ataupun cashless ini. Tapi di Terengganu ini, boleh saya katakan di Pasar Payang, saya berada di Pasar Payang pada ketika ini. Pasar Payang ini merupakan antara salah satu tarikan pelancong lah apabila datang ke Terengganu, wajib untuk datang ke sini untuk membeli barangan dan sebagainya. Tetapi di Pasar Payang ini masih lagi, boleh saya katakan, adaptasi kepada pendigitalan itu masih lagi rendah. Saya kira ada juga peniaga-peniaga yang masih lagi belum beradaptasi kepada digitalisasi ini, dan pastinya ia menyukarkan buat pelancong-pelancong semua ataupun pengunjung-pengunjung datang ke sini. Namun dalam masa yang sama juga, ada yang telah pun menggunakan lebih lama lagi, 2-3 tahun yang lalu sebelum pandemik COVID-19 lagi. Jadi mungkin kita nak dengarkan temu bual saya bersama dengan peniaga-peniaga di Pasar Payang ini, bagaimana sebenarnya mereka beradaptasi kepada digitalisasi terutamanya dalam pembayaran secara dalam talian ataupun tanpa tunai ini. Kita ni baru lagi guna, ada 2-3 bulan baru guna QR ni. Sebelum ni Sebelum ni pakai duit ya. kenapa boleh nak pakai ni? Aja dah. Nampak orang dah pakai ramah, teratik lah kata. Tu pakai tik tu. Pakai juga lah. Dah kira macam ke dari segi kegunaan tu sekarang ni memang meluasa lah. Satu lagi macam ke daripada kerajaan pun suarakan untuk pembelian melalui online atau QRP semua tu lah. Sekarang ni akak membuat pembayaran macam mana? Masih lagi tunai ataupun tunai lagi? Tapi kadang tu berasa rugi juga kan nak bayar QR ni, kita tak ambil ya. Sebab apa tak nak pergi ke QR tu? Ya, saya kurang pandai sikit. Telefon saya kurang hari sikit ya. Cuma kita terima panggilan telefon macam tu je. Baik, itu luahan daripada salah seorang peniaga yang saya nak petik sebentar tadi. Katanya masih lagi belum mahir menggunakan telefon pintar ataupun telefon bimbit. Jadi besar harapan mereka supaya penyedia platform pembayaran ini dapat membuat satu program outreach untuk mengajar mereka dan juga memberi informasi dan juga mendaftarkan mereka.
dalam pembayaran secara dalam talian ini. Kerana manfaatnya pastinya pengunjung akan mudah untuk membeli segala barangan dan juga segala produk-produk ini. Sekaligus ia dapat mempercepatkan lagi urusan dan juga dapat merajakkan lagi pembelian mereka di sini. Kita nak dengar juga kata-kata daripada pengunjung bagaimana sebenarnya pendigitalan ataupun perniagaan ini perlu berorak langkah ke digital, terutamanya dalam pembayaran ini. Jadi kita nak dengarkan apakah manfaat yang akan diterima oleh pengunjung apabila menggunakan pembayaran secara tanpa tunai ataupun secara dalam talian ini. Okey, bagi saya dia lebih convenient lah sebab kita macam pelanggan-pelanggan tak perlu nak beratur panjang kat ATM keluar duit and then bayar cash and then nak kena tunggu juga kalau kita bayar tak ada balance kan. So lebih convenient lah untuk consumer. Okey, kat Pasar Payang ni kebanyakan masih guna cash. QR masih kurang. Dekat mana-mana saya pergi dekat Kuala Terengganu ni kebanyakan semua yang masih menggunakan cash lah. Sebab di Kuantan kebanyakan memang dah guna QR. Baik, susulan daripada tidak semua peniaga-peniaga yang menggunakan perkhidmatan QR code ini ataupun pembayaran secara dalam talian. Jadi di sini juga telah pun menyediakan beberapa mesin ATM. Saya tengok tinjauan saya sebentar tadi juga beratur panjang ya mesin ATM mungkin kerana ada peniaga yang masih lagi menggunakan pembayaran secara tunai dan tidak menggunakan QR. Jadi pastinya kita nak menggalakkan lebih ramai lagi peniaga untuk beralih arah kepada pembayaran secara dalam talian ini supaya mereka dapat beradaptasi kepada ekosistem perniagaan pada ketika ini. Itu saja yang dapat saya bawakan dari Kuala Terengganu di Terengganu ini. Silakan kepada rakan tugas di AABC, silakan. Baik, Hafizi, itu perkongsian Terima kasih. menarik mengenai adaptasi pendigitalan. Nanti kita akan banyak lagi iaitu laporan menarik yang akan dikongsikan oleh wartawan kami yang berada di setiap negeri di turun padang untuk berkongsikan kisah-kisah ataupun isu-isu yang berlaku di setiap negeri yang akan kami bawa tumpuan menjelang Malaysia memilih PRU yang ke-15.